Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tengok tajuk 33 aruhan elektromagnet. Sekali dalam tajuk ini kita akan tengok bagaimana aruhan elektromagnet itu berlaku. Okay, apa itu aruhan elektromagnet? Aruhan elektromagnet adalah proses menghasilkan arus aruhan apabila satu konduktor memotong flux atau medan magnet. Okay, dalam tajuk ini kamu akan tengok bagaimana hukum Faraday yang menerangkan tentang kekuatan arus, magnitude arus aruhannya, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi magnitude arus. Tapi kita tak fokus pada bahagian ni, kita akan fokus pada bahagian yang pertama ni, yang belah kanan, iaitu menentukan arah arus dulu. Okey, bahagian tengah kita tengok bagaimana konsep penghasilan arus, dan yang kedua adalah arah arus. Kita akan perhatikan pada satu konduktor lurus, satu rod yang lurus yang digerakkan antara dua medan magnet, antara dua bar magnet, iaitu utara dan selatan. Kita akan dapati ada arus terhasil. Dan juga pada solenoid, bagaimana kita gerakkan magnet pada solenoid, arus akan terhasil. Kita nak tentukan arah pada solenoid itu, arah arus pada solenoid dan arah arus pada konduktor lurus. Dua je, iaitu menentukan arah arus. Okay, seterusnya kita tengok dan tajuk ini kamu akan juga belajar aplikasi aruhan elektromagnet, iaitu sebagai generator atau penjana. Cuma hari ini kita hanya tengok menentukan arah arus. Sebab kamu pun dah belajar dengan Cikgu Emilia. Okey, itu boleh baca sendiri. Ini konsep ni penting, iaitu menentukan arah arus. Okey, kita pergi pada bahagian yang berikutnya, iaitu alat yang penting, iaitu galvanometer. Kita tengok macam mana dia berfungsi. Okey, dia ada 3 cara. Yang pertama, galvanometer ni dia boleh menunjukkan ada arus. Bila dia pesong, menunjukkan ada arus. Yang pertama. Yang kedua, dia boleh menunjukkan arah arus. Okey, contoh, tengok positif ke negatif, jarum akan terpesong dalam arah yang bertentangan ke kiri. Okey, kalau yang gambar kedua, arus dari arah positif ke negatif, oranye ke hitam, jarum akan terpesong arah kanan. Itu arah. Okey, dua. Yang pertama menunjuk arah arus. Yang kedua, dia ada arus. Dia menunjukkan ada arus. Ada pesongan, menunjukkan ada arus. Yang ketiga adalah dia dapat tunjukkan pada kita kekuatan arus atau magnitude arus itu. Contoh, tengok yang kiri, bateri arus yang banyak, dia akan pesong banyak. Sudut pesongan jarum itu akan berbeza. Pada arah bateri yang belah kanan itu, galvanometernya terpesong sikit saja. Okey, dia dapat tunjukkan magnitude atau nilai arus itu. Okey, sekarang kita tengok konsepnya. Apa berlaku bila satu konduktor yang lurus, satu konduktor, kita pasang wire, kita connect ke galvanometer dan kita lalukan pada satu magnet kekal. Kita tengok animation daripada ni. Kita nak faham bagaimana DGE aruhan terhasil. DGE aruhan itu konduktor, kita lalukan antara medan magnet, kita kenakan daya ke arah bawah. Okey, yang pertama, daya ke arah bawah. Yang kedua, dia akan menghasilkan, dia memotong flux magnet, iaitu B, medan magnet dah ada, daya ada, B ada, F ada, B ada, dan dia akan menghasilkan DGE aruhan terhasil atau aruhan akan terhasil, iaitu nilai I akan terhasil. So yang ini akan melibatkan tangan kanan Fleming. Apa itu tangan kanan? Tangan kanan ni sebenarnya digunakan untuk menentukan arah arus dalam satu konduktor lurus. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tahu. Jadi sebelum itu, kesimpulan pertama, iaitu konsep aruhan elektromagnet, iaitu bagi satu konduktor, DGE akan terarah apabila konduktor memotong flux. Itu konsep dia. Sebab apa ada arus? Sebab apa DGE dia hasil? Sebab ada konduktor potong flux atau potong medan magnet. Itu puncanya. Yang kita nak tentukan kat sini adalah arah mana arus itu pergi. Arah mana arus itu mengalir. So, jadi kita Fleming bagi memudahkan, dia guna peraturan tangan kanan Fleming. Dua cara lah kalau kita nak tentukan arah arus tu. Pertama, kita gunakan galvanometer, guna rod, kita gerakkan antara magnet, kita nampaklah jarum pesong, kita tahulah arah mana arus mengalir. Okey, tapi kalau kita masuk ke dewan peksa, takkan kita nak bawa magnet dengan rod. Jadi kita Fleming mudahkan, dia suruh guna peraturan dia. Okey, ini contoh. So, bila rod konduktor tu digerakkan ke arah bawah, so kita gunakan peraturan tangan kanan Fleming. F ibu jari, F, B jari telunjuk, B tunjukkan arah utara ke selatan, I
kita akan dapati arus arah X ke Y. Dan jarak galvanometer akan terpesong ke arah kanan. Okey, yang berikutnya. Kalau rod gerakkan ke arah atas, F ke arah atas, ibu jari ke atas, B, utara ke selatan, iaitu merah ke biru, maka I kita akan dapati bergerak dalam arah Y ke X dan galvanometer akan terpesong ke kiri. Okey, yang berikutnya. Cubakan kita tengok, kita songsangkan magnet pula. Okey, sekarang kita gerakkan kontaktor, tapi utara merah, selatan biru tu, tengok. Okay, gerakkan rod ke bawah, kita akan dapat arah tu. So, kita cek dengan flaming tangan kanan. Cek dengan flaming tangan kanan. Okay, ibu jari ke bawah. Utara ke selatan, jari telunjuk. Dan I, kita akan dapat dalam arah sana. Okay, sekarang kita gerakkan rod ke atas pula. So, kita akan dapat F, ibu jari ke atas. B, utara ke selatan, jari telunjuk utara ke selatan. B, I akan menunjuk dalam arah keluar. Okey, kesimpulan pertama. Tadi kita dah tengok, satu konduktor ber-DGE akan teraruh apabila konduktor memotong flux magnet. Itu yang pertama. Yang kedua kita tengok, kesimpulan yang kedua adalah, pada konduktor lurus, arah arus aruhan yang terhasil boleh ditentukan dengan menggunakan peraturan tangan kanan framing. Okey, kita pergi pada aruhan elektromagnet pada satu solenoid plug. Macam mana? Kita tengok animasi ni. So, ini ada satu magnet dan ada flux magnet. Itu flux magnet atau medan magnet. Dan kita ada konduktor. So, kita akan berlakunya pemotongan flux bila kita gerakkan bar magnet. Pemotongan flux magnet oleh konduktor menyebabkan DGE ke arah. Dia tahu, bila konduktor itu magnet gerakkan mendekati solenoid, maka akan ada DGE. Maksudnya ada arah-aruhan. Yang kita nak tentukan dalam bahagian ni adalah arah mana arus itu mengalir. Tadi pada konduktor lurus, arah pada konduktor lurus, arah arus. Sekarang arah arus pada solenoid pula. Okey. So, bila kita gerak, kita akan dapati jarum terpesong nanti. Jadi akan ada aliran arus. Okey, bila kita gerak patah balik, kita gerak pergi balik, berbeza-beza arah arus dia akan berulang alik. Sebab pergerakan magnet kita pergi dan balik. Dan jarum akan menunjukkan pesongan yang berbeza-beza jugalah. Galvanometer tu bukan arah arus yang dia. Sekarang kita nak tentukan bagaimana kita nak tentukan arah pada solenoid pula. Arah arus pada solenoid. Okey, kita pergi pada bahagian. Okay, kita tengok bagaimana nak tentukan arah DGE aruhan pada solenoid. Ingat, arah DGE aruhan pada solenoid. Okey, dia diterangkan oleh lens, ukur lens. Kalau konduktor lurus tadi, flaming tangan kanan. Okey, pada solenoid, lens yang terangkan. Dia bagi satu tips. Okey, macam mana dia kata tadi? Hujung X itu ada solenoid. Tengok, nota penting Ada dua nota penting ini. Utara dan X. Magnet utara dan X. Kat situ, perhatikan. Okey, kita katakan kat sini, utara mendekati. Sekarang utara menjauhi. Kemudian udara mendekati. Tengok, perhati apa berlaku pada X. Kutub. Solenoid itu akan menjadi kutubnya berubah-ubah. Bergantung kepada magnet yang bergerak. Okey, kalau utara datang pada solenoid, X akan jadi utara. Kalau utara menjauhi solenoid, X akan jadi selatan. Okey, lens kata kutub X yang terhasil itu pada X yang terhasil adalah menentang perubahan flux yang menghasilkannya. Itu maksudnya. Itu dia punya takrifan. Nanti kita berangkan. Okey, yang pertama, kita perhatikan apa yang berlaku tadi. Arah arus yang terhasil dalam solenoid ni, dia bergantung kepada kutub X tu. Apa kutub X? Bila dah tahu apa kutub X, maka kita tahulah mana apa arah arusnya. Okey. Yang kedua, kutub X pula yang terhasil pula bergantung kepada arah pergerakan kutub bar magnet. Jadi bar magnet yang datang tadi atau yang menjauhi atau mendekati, itulah juga yang menentukan kutub X. Bila dah dapat kutub X, baru kita tahu arah mana arah akan mengalir. Okey. Utara datang, utara. Okey, kita tengok nanti contoh. Contoh-contoh pada okey, ini benda yang sama. Okey. Okey, contoh.
Kita tengok apakah kutub X yang terhasil. Lenz kata kalau utara datang, okey, utara mendekati solenoid, maka dia akan menghasilkan satu kutub pada X yang menentang bar magnet. Maksud menentang, bar magnet nak datang, dia kena tolak. X mesti menghasilkan kutub yang akan menolak bar magnet daripada datang. Maka kutub pada X yang akan menolak bar magnet daripada datang adalah kutub utara. Sebab apa? Sebab kutub utara akan menolak kutub utara. Sebab apa nak menolak? Sebab kutub medan magnet itu nak datang. Maka dia akan hasilkan kutub utara. Okey. Jadi tawad huruf N utara adalah pusingan lawan jam. Maka arus yang terhasil pada solenoid adalah dalam arah lawan jam. Kita tengok contoh yang kedua. Inilah hukum Lenz. Kita tengok contoh yang kedua. Bila kita gerakkan bar magnet menjauhi, jauh daripada solenoid. Okey. Apakah kutub X yang terhasil? Kutub X yang terhasil adalah kutub yang akan menentang not magnet tu. Dia nak menentang bar magnet daripada lari, menjauhi. Bila nak menjauhi, dia akan menghasilkan satu kutub yang akan menarik balik. Apakah kutub pada X yang akan menarik bar magnet utara tu? Jawapannya adalah selatan. Okey. Hukum Lenz atau selatan akan terhasil. Pada X akan hasil kutub selatan, maka arus mengalir pada medan magnet pada solenoid adalah dalam arah jam, huruf S. Maka arus akan turun bawah. Maka dari situlah kita dapat arah arus yang mengalir pada satu solenoid. Jadi ni daripada pandangan sisi, iaitu contoh ketiga. So kita tengok, kalau utara datang, maka dia akan hasilkan kutub utara. Sebab nak tolak balik. Jadi utara lawan jam, maka arus akan dari padangan hujung dia akan turun lawan jam arus. Itulah arusnya. Okey. Alright, kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Ini pun kesimpulan je lah. Iaitu kita tahu apabila satu bar magnet mendekati, maka akan hasillah satu aliran arus dalam satu arah. Dan apabila menjauhi, mendekati, okey, dia akan menghasilkan medan magnet, arus yang berulang alik, pergi dan balik. Ini adalah contoh penghasilan arus ulang alik bila berlaku pemotongan flux secara pergi dan balik. Okey, jadi itulah yang kamu belajar dalam tajuk ini. Okey, kat mana? Bahagian mana? Kamu fokus pada bahagian ni, bahagian kanan, iaitu menentukan arah arus aruhan. Tadi gunakan pemintang kanan pada kontaktor lurus dan menggunakan hukum Lenz pada solenoid. Itu saja. Okay, yang lain ni boleh baca dan boleh terang kemudian lah. Okay, terima kasih.